Ada, saya tak tahulah ni, ada orang hantar kat saya. Dia kata, kalau boleh ganti susu tepung ke apalah, pampers apa semua ni untuk orang Melayu, maka silakan. Saya nak tanya Mak Syafiq. Mak Syafiq ni selain daripada dia melihat semuanya dalam bentuk ukuran dunia. Jual stokin Allah, ukuran dunia. Bawa keluar pedal brake dengan ada Allah Muhammad pun nak ukur ukuran dunia. Bakar Al-Quran yang dada pun nak ukur dengan ukuran dunia. Apa bentuk penghinaan ke atas Islam nak buat dalam ukuran pampers, tepung, susu. Nak buat ukuran, nak bagi gambaran. Kenyataan ni bagi gambaran seolah-olah tak bekerja dengan Cina dan penghina Islam ni. Orang Melayu ni akan mati kebuluran. Takkanlah kita nak junjung kepentingan pampers, kepentingan pekerja kita bekerja dengan syarikat-syarikat yang menghina Islam ni lebih besar daripada kita nak junjung kalimah Allah, lebih besar daripada kita nak junjung kalimah Nabi kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Ini saya bagi tahu kata teruknya mentaliti dan juga kita punya akidah. Hinggalah kita nak ukur boykot stokin ni, kata dia tak patut sebab apa? Kena fikir orang yang kerja dekat KK. Jadi mentaliti kita ni diukur kata apa saja benda tentang perjuangan agama kena tengok duit dia. Seolah-olah kita percayalah orang Melayu kalau buang pada KK Mat ni, anak dia ni tak ada pampers. Anak dia tak akan ada susu. Kalaulah kita lawan syarikat-syarikat penghina Islam ataupun terlibat dengan kontroversi menghina Islam, berarti kita menutup pintu rezeki orang Islam yang lain. Jadi saya nak beritahu dekat Muhammad Syafiq, balik tanya kalau mak ayah masih ada ataupun awak datang daripada kampung mana, awak bagi tahu supaya saya boleh nasihatkan imam kampung tu supaya membanyakkan cerita tentang perjuangan dalam mempertahankan kalimah suci, supaya kita tak letakkan kepentingan Allah Muhammad dan agama kita Islam ni setara dengan pampers dan juga susu. Kalau kita balik katalah, inilah bangsa yang kalaulah dia menegakkan agamanya, dia akan kebuluh kerana dia bergantung kepada orang-orang kafir. Inilah orang yang majoriti agama dia, kalau dia menentang orang-orang kafir yang menghina agama dia, anak dia tak berpampers dan anak dia tak bersusu, akan jadi masalah lah kepada perjuangan kita. Sebab hidup ni, pampers dan susu tu tak setara dengan Allah dan Muhammad. Perjuangan kita sekarang ni, boykot kita sekarang ni adalah boykot untuk mengajar mereka menghormat agama kita. Kalau kita tak boleh dakwah, kita tak boleh jihad pada agama, kita beri satu perkara, apa yang dipanggil sebagai notifikasi ataupun kita panggil register, kita daftarkan kepada mereka bahawa perbuatan cuai dengan apa alasan. Sekarang makin panjanglah alasan dia. KK Mat kata Kelang ni kata barang tu datang daripada China, berpusing kata nak menunjukkan. Akhirnya mereka ni play victim. Mereka ni tak bersalah lah. Kami ni sebenarnya tersilap. Tapi orang-orang macam Dr. Akmal, macam apa ni, Abang Zainal lah yang memburuk-burukkan kami. Perkara ni bukan berlaku sekarang. Saya dah beruban dah. Pada hari kemerdekaan, sekitar tahun 1996, sebuah jenama arak yang terkenal jenama arak ni, bukan hari kemerdekaan, Chinese New Year. Chinese New Year. Sebuah jenama arak yang terkenal ni mengeluarkan gambar. Dia sebut perayaan Malaysia. Ni kita nak sambut tahun baru Cina. Perayaan Malaysia. Dia arak. Dalam tin arak tu, dia letak tahun melawat Malaysia. Orang Melayu pakai baju sampin, baju Melayu elok berdiri. Bersama dengan orang Cina yang pakai cheongsam, bersama dengan orang India yang pakai pakaian tradisional. Dia letak dekat botol arak dia sebagai sambutan arak ni untuk tahun baru Cina. Saya berlari sekali lagi pergi lawan. Pergi jumpa company arak ni, saya kena tunggu dia orang punya nayakan saya. Punyalah tak guna. Saya sampai pukul 9 pagi, dia orang kata mereka ada meeting lembaga pengarah pasal kes ni dah besar. Syarikat surat khabar yang saya kerja ni naikkan gambar ni. Apakah ini menjadi gambaran tahun melawat Malaysia di botol arak, meletakkan orang Melayu dengan songkok dan sampin. Dia letak sama dengan baju cheongsam Cina dengan baju India, kita tak ada masalah. Tetapi pakaian tu menggambarkan nilai Kemalayuan dan diletakkan pada tin arak. Dia buat director dia lari keluar pukul 2 petang tanpa pernah membagi tahu saya. Yang saya duk tunggu jawapan ni, mereka nak tarik balik benda tu. Hinggalah saya kena pergi ke depan rumah buat director. Bila saya pergi depan rumah, barulah kemudiannya saya diarahkan patah balik, kenyataan akan dikeluarkan. Arak itu akan ditarik dari pasaran. Jadi selama saya hidup ni, saya dah lihat banyak kali dah benda-benda yang penganiayaan dan kesengajaan menghina Islam ni berlaku dekat negara kita. Jadi kalau Muhammad Syafiq ni dia takut pampers dan kemudian dia takut susu budak, dia takut orang Islam kehilangan pekerjaan, kita nak isytihar apa lagi? Kalau besok orang mencerita, kalaulah negara kita ni dah jadi sampai bakar Quran lah tuan-tuan, kita akan menjadi bangsa yang apologi, yang sentiasa merasa takut untuk bertindak semata-mata kerana pampers dan susu anak. Tekanan kita untuk memboikot KK Mat ataupun selepas ni siapa saja yang menjadikan yang menyebabkan tercelanya Islam
Apatah lagi dengan nama Allah, dengan kalimah Muhammad. Kita kena hantarlah isyarat supaya mereka berjaga-jaga bahawa kemuliaan Allah dan Muhammad kepada orang Islam ni besar arti dia. Dan itu lebih baik. Boykot. Kalaulah kita tidak memberi option kepada orang Islam untuk menyalurkan kemarahannya dengan menghidupkan boykot, dia akan datang lagi teruk, bakar, rempuh, serang. Jadi kita tahu saiki Melayu. Di tengah-tengah kemarahan orang Melayu, kita bagi satu saluran keluar yang paling ringan, iaitu boykot. Supaya option yang kita tawarkan ni boleh meredakan option yang orang lain tawarkan. Kita bakar, kita bali mercun, kita bom. Sebab tu kita mendidik pilih option yang menggambarkan kesenangan Islam, iaitu dengan boykot. Walaupun sebahagian orang telah mengatakan, ini dah jatuh jihad lah penghinaan ni. Meletakkan nama Allah pada kaki, pada stokin. Jadi saya harap orang macam Muhammad Syafiq ambil iktibar. Ekonomi negara kita ni ramai yang menjadikan orang Melayu ni bekerja cantul-cantul syarikat atas ni menjadi syarikat bukan Islam. Tapi kalau tiap kali agama kita dihina, yang kita nak jaga adalah pampers dan susu. Bila mana kita nak jaga kalimah Allah dan kita nak jaga kemurnian agama kita? Bagaimana kita nak menjaga? Jadi saya dah banyak kali dah. Ni syarikat yang saya lalu ni, yang rokok yang pertama ni, besar company dia. Dia boleh ugut. Saya bagi tahu kepada bos saya, drop story saya berhenti. Saya dah ada satu anak. Ni Nana ni dah ada. Saya duduk di flat di Pulau Pinang, satu anak. Hingga saya kata pada ketua pengarang saya, jalan yang paling baik adalah mengadakan rundingan dengan mereka. Sebab perjuangan kita bukan menghalang konsert tu. Perjuangan kita adalah menghalang arak daripada dijual kepada remaja Melayu ataupun mana-mana orang Melayu yang hadir di konsert tu. Kerana dalam undang-undang negara kita, arak tak boleh dijual secara terbuka. Maksud saya cerita, nak bagi tuan-tuan faham. Ugutan, tekanan dan juga cara mereka memikirkan orang Melayu ni mata duitan. Hingga agamanya boleh dibeli dengan duit. Bukan baru sekarang saya lihat. Pengalaman pertama 1994. Nasib baiklah rakan-rakan kesatuan dan kawan-kawan sekerja saya berkeras menyokong saya dengan mengatakan tak apalah kalau company ni rokok ambil 1 juta duit dia keluar, kita lawan lah, kerana ini telah bersangkut dengan kepentingan akidah orang kita, iaitu membiarkan orang Islam minum arak dalam majlis yang terbuka. Adalah satu bertentangan dengan undang-undang. Maka lawan, dan akhirnya dalam satu pertemuan capai keputusan syarikat ni akan tarik balik permit jualan arak yang dia bagi kepada syarikat kawan dan hanya akan mengekalkan konsert. Lepas saya jadi barua kan pula tu, lari pergi sana pergi sini, dapat kenyataan botol arak jangan letak gambar orang Melayu bersampin dan berbaju Melayu sebagai arak istimewa Chinese New Year 1995. Saya kejar sampai dah jadi teruk, sampailah saya kata kalau tak ada besok kita akan keluarkan story ni. Barulah mereka keluarkan press release ya tuan-tuan zaman tu. Tak ada wakil dia nak jumpa saya. Dapatlah sekeping press release kerani dia datang hantar. Press release itulah saya balik ketuk story bahawa semua tin minuman yang menggambarkan arak adalah sebahagian daripada orang Melayu dalam cambutan tahun baru Cina 1995, mereka akan tarik balik semua tin. Saya nak tegur Mak Syafiq itulah. Kalau saya fikir kata bukan seorang, ramai. Setiap kali datang je ujian agama kepada kita. Setiap kali je datang ujian di mana kita nak mempertahankan agama kita. Dia akan datanglah benda, bab kerja, bab rezeki, bab-bab yang kita kata. Akidah kemudian tak apa. Yang penting dunia dulu. Kecintaan kepada agama ni dibelakangkan sikit tak apa. Janji orang Islam ni boleh makan. Saya nak tegur itu je. Saya tak ada apa sebab kawan print screen hantar. Jadi saya kata saya kena jawab lah supaya Muhammad Syafiq ni faham. Saya berkali-kali dah lalu proses. Sebab tu saya ambil pendirian yang firm. Kerana saya kata, Datuk KK Mat ni sebaya saya. Dia pun dah lihat dah semua proses ni. Daripada story kisah syarikat rokok jual arak kepada konsert yang disertai anak-anak muda Melayu. Kerana artis dia semua Melayu. Dia pun ada. Zaman tahun baru Cina, jenama Arab mengeluarkan 3 serangkai. Orang Melayu memakai baju Melayu sampai Melayu dengan kopiah pada tin arak dia pun dah lalu. Dan dia lalu dah banyak kali tentang kalimah Allah yang dipersendakan, tentang Islam yang dipersendakan. Bererti dia berada setara saya. Iaitu dah faham tentang dalam negara ni, kena hormat. Jangan buat satu perkara yang orang Islam marah. Berarti anda melakukan kesilapan yang anda dah tahu harga yang perlu dibayar. Maka kita boykot untuk bagi pengajaran dengan tempoh yang begitu panjang sejarah. Macam saya katalah, saya punya tahun 94, saya lalu, 96, saya lalu. Saya kerja bilik berita ni hal-hal menghina Islam ni tuan-tuan. Bukan perkara baru. Hal-hal menghina Islam. Berus babi. Berus bulu babi ni dia import. Murah. Bukan baru sekarang berus bulu babi tu. Zaman saya lagi berus bulu babi tu. Dia cetak logo halal sendiri. Ataupun nama bulu babi tu, dia tutup je dengan tanda harga. Ini daripada tahun 2002. Bilik berita saya di TV Jerah ni terpaksa membuat satu pendedahan pula untuk tahu tentang beli berus babi ni kerana sindiket membawa masuk berus lukisan bulu babi ni. Bawa masuk ni telah tukarkan dia dengan macam-macam benda. Ketika kita tak mempunyai ujian klinikal yang khas untuk mengesan bulu babi pada waktu tu. Jadi jangan ambil mudah sekarang. Kerana kawan bagi tahu kawan saya kerja KK Mat, sekali berhenti KK Mat nak beli pampers anak, nak beli susu anak tak boleh. Jangan semua benda kita letakkan hinggalah nama Allah dan Muhammad tu semurah pampers untuk anak dan juga susu
susu untuk anak. Saya lihat benda ni 30 tahun, tuan-tuan. Daripada saya jadi newsman, akhbar cetak sampai ke surat khabar dan sekarang saya stream dengan tuan-tuan. Akan ada kecuaian yang mereka buat kerana mereka faham. Baiknya orang Islam ni, pagi kita minta maaf, sebelum duha dia dah maafkan dah. Tengah hari kita minta maaf, sebelum zuhur dia dah maafkan. Maghrib minta maaf, sebelum isyak dia maafkan. Cuma kali ni kita nak bagi tahu tidak semurah itu. Sebab negara ini telah pun menjadi negara yang matang. Negara ni telah melalui banyak peristiwa yang orang Islam terluka hatinya. Apabila pelayanan ke atas hal-hal yang berkaitan dengan kemuliaan Islam sengaja dipersendakan. Okey? Itu jelas saya jelaskan kepada, janganlah samakan Allah dan Muhammad dengan Pampers dan juga susu anak. Jadi susah.